Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. Satu imam ahli jawatan kuasa masjid juga paman yang sudi menjemput saya pertama kali mai ke Masjid Timur. Belum dengar Masjid Timur ni, Masjid Timur tak biasa nama yang antik. Masjid Timur ni lain sikit nama dia. Biasa orang sebut Masjid Ar-Ridwaniyah, macam masjid di Simpang 4 Tasik lah. Masjid Ridwaniyah lebih kurang itulah. Masjid Jami'ul Ma'mur Kulim contohnya dan sebagainya lah. Ini sebut Masjid Timur ni dia sikit. Cuma saya tak tahu apa sejarah dia yang disebutkan Masjid Timur ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala temukan kita pada malam ini setelah perjanjian dibuat lebih kurang sebulan lebih tu. Bapak jemput saya, jadi saya rasa berat hati juga kebetulan ini. Sebab dengan Masjid Timur kira hebat-hebat. Orang-orang yang sini pun kenapa hebat, mana orang yang di sini pun hebat-hebat juga. Itu yang saya segan tu. Tapi sebab di putar rumah tu, ringankan badan, ringankan kaki, sama-sama hadir pada malam insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, satu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa zakarahumullahu fi man 'indah. Hadis dari Rasulullah SAW, telah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada masjid ataupun surau ataupun majlis-majlis ilmu. Sebab tuan-tuan sekalian, majlis ilmu ni bukan kata di masjid, di surau, di dewan pun ada majlis ilmu siang ni. Di dewan, di rumah dan sebagainya ada majlis ilmu. Tapi majlis yang ilmu yang paling baik sekali ialah di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi telah berkumpul satu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka mempelajari ayat-ayat Allah. Ada orang baca, ada orang dengar, ada orang mempelajari, ada orang pertama kali dengar, ada orang dah dengar dah tuan-tuan sekalian, bagi dia ulangan mempelajari ayat-ayat Allah. Melainkan Allah akan turunkan ketenangan di hatinya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita rasa susah hati, mai ke surau, pergi ke masjid, ambil Quran baca. Ambil Quran baca. Kalau rasa serabut lagi, baca lagi. Rasa serabut lagi, baca lagi tuan-tuan sekalian. Jangan duk cemuih. Kita tak pernah dengar agaknya aku cemuihlah baca Quran. Kalau dia kata dia cemuih baca Quran tuan-tuan sekalian, mesti ada yang tak kenal. Membaca Al-Quran, maka akan bila dia mempelajari, menghayati, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan turunkan ketenangan di hatinya. Tenang saja, seronok saja, aman saja. Tambah-tambah mai di rumah Allah, tambah-tambah Masjid Timur yang comel lonte ni tuan sekalian. Comel semua Masjid Timur ni, pertama kali sampai. Minggu lepas Masjid Lahan Tepak, dia
baju juga comel juga Masjid Lah Kepang pun. Tapi bila main Masjid Timur tuan-tuan lagi comel. Kalau comel tu kali tuan-tuan, kita rasa tak mau main dah, aku tak mau main dah Masjid Timur. Ada yang tak kenal. Anak kelemahan Masjid Timur ni rasa cinta, kasih dan sayang kepada umat Allah Subhanahu Wa Taala ni, Allah bahagia tuan-tuan. Dia akan main selalu. Dia akan lepas Zuhur tu asar pagi aku nak main pula. Lepas asar Maghrib aku nak main pula. Lepas tu tunggu sampai Isyak. Pagi esok subuh aku nak main pula pasti. Kita niat. Niat telah berlaku, perbuatan belum lagi berlaku, tapi sudah dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malaikat raqib yang ada di sebelah kanan kita tu sudah pun mencatat. Tuan dan puan yang dirahmati sekalian. Jadi Allah akan turunkan ketenangan di hatinya. Allah akan limpahkan rahmat kasih sayang. Allahu Akbar. Rahmat hanya kita perlu sangat tuan-tuan. Kita masuk syurga nanti tuan-tuan bukanlah kerana amal ibadah kita. Bukan masuk syurga tu dengan amal ibadah kita, tapi dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, menyebabkan kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurganya yang berbagai-bagai nikmat yang tak dapat kita bayangkan. Jadi sampai berada dalam masjid rumah Allah, mempelajari, membaca dan sebagainya ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan turunkan ketenangan di hatinya. Allah akan limpahkan rahmat kasih sayang yang bukan kita sekalian. Mereka akan dilindungi oleh para malaikat. Siapa-siapa yang duduk di masjid ni tuan-tuan, di rumah Allah Subhanahu Wa Taala akan dilindungi oleh malaikat, akan dijaga oleh malaikat. Tambah-tambah majlis ilmu. Bila majlis ilmu tuan-tuan sekalian mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat juga melebarkan sayapnya, memberi rahmat kepada orang yang menuntut ilmu. Main duduk saja ya, bukan kena bayar apa pun. Duduk tu pun dikira mendapat pahala. Tak buat apa pun. Lena pun tak buat tuan-tuan sekalian. Lena pun tak buat. Syaratnya duduk dalam masjid. Macam satu kisah tuan-tuan, dia pergi mengajar Ustaz Mullah Khairi. Dia pergi mengajar, ada orang main duduk depan dia tu tidur. Main duduk depan dia tu tidur. Tak apa tidur, tak apa. Ustaz Mullah tanya, pasal apa dia tidur? Dia sakit Ustaz. Dia sakit buah pinggang. Orang sakit tidur main masjid. Kita yang sihat walafiat, naik bukit turun bukit, naik tangga turun tangga, tak ada Ustaz. Kalau sangat kerja Ustaz. Bayangkan kita tuan-tuan sekalian. Allah Taala bagi kesihatan kepada kita, kita tak gunakan kesihatan tersebut untuk kebaikan. Jadi orang yang sakit, yang tak boleh duduk, nak tidur, dia sanggup hadir untuk majlis ilmu. Jadi bila majlis ilmu tuan-tuan, malaikat melebarkan sayap dia, memberi rahmat kepada orang penuntut ilmu. Burung di udara mendoakan kepada orang penuntut ilmu, orang yang menuntut ilmu. Ikan di lautan mendoakan kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi kita ni yang ada akal ni, gunakan akal tersebut untuk menuntut ilmu sampai akhir zaman, sampai akhir hayat. Lagi Allah Taala tak ambil, lagi Allah Taala tak kirimkan malaikat Israel untuk mengambil nyawa kita. Niat kita akan menuntut ilmu sampai akhir hayat, sampai nyawa sampai ke kerongkong, sampailah matahari naik di sebelah barat, insya-Allah kita akan tuntut ilmu. Jadi mereka akan dilindungi oleh para malaikat, dan Allah akan menyebut nama-nama mereka itu di hadapan para malaikat. Itu kelebihan orang yang menuntut ilmu, orang yang mempelajari ayat-ayat Allah, orang yang membaca ayat-ayat Allah akan diberi ketenangan, akan dilimpahkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Itu kelebihan itu sekalian. Benda tu amat kita perlu tuan-tuan. Bila kita perlu? Bila tanah naik atas muka kita perlu. Kalau ni tanah tak naik atas muka kita tuan-tuan, tak apa lagi. Tapi bila tanah naik atas muka kita amat perlukan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, panduan, bimbingan daripada tuan-tuan guru tu amat kita perlukan. Tapi bila di dunia tuan-tuan tak nampak apa, kawan hajak pergi ke masjid, hampir dulu aku muda lagi, lambat lagi nak mati. Hang tak apa, tua dah, 55 dah nak mati dah tu. Dia tak tahu mati tuan-tuan bukan kira tua ataupun muda. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai masa dia tuan-tuan sekalian,
tidak akan dikurangkan. Bila sampai ajal tu tidak dikurangkan seminit ataupun dilebihkan seminit, sampai masa dia malaikat Israel ambil dia. Itu yang kadang-kadang kita tidur sedap-sedap tu dalam kubur. Umur baru 45, batuk 2 kali ya, jatuh, habis umur tu. Sebab tu kita kena sentiasa ingat kita ni akan mati tuan-tuan. Bukan minta mati, kena sentiasa ingat. Sihat walafiat pun tak tentu. Kadang-kadang orang sakit 10 tahun dua atas katil, tak mati lagi pun. Kita yang sihat walafiat ni makan nasi 2 mulut, lepas tu lembek, jatuh atas anak-anak, mati tuan-tuan sekalian. Yang kata mati tak kira masa. Itu hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, untuk ingatkan kepada kita ni mana rajin-rajin datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala bagi ketenangan kepada kita. Bukan kita cari ketenangan di tempat-tempat yang dilarang oleh Allah. Kita mencari ketenangan, kita pergi ke Genting Highland. Kita mencari ketenangan, kita pergi ke Hanyai. Kita mencari ketenangan, kita pergi ke Bukit Bunga. Bukit Bunga tak apa, tinggal sikit. Langkah pergi sebelah sana, banyak kita. Sebab kita tak mahu dalam perjalanan kita tempat-tempat tak baik, tuan-tuan, tak tahu mati. Orang kata mati di mana? Mati di Genting Highland. Allahu Akbar. Itu kita tak mahu dengar. Kita dengar bila mati di mana? Mati tengah sujud kepada Allah. Allahu Akbar. Mati tengah membaca Al-Quran. Mati tengah mencuci tandas, mencuci bilik air. Mati tengah mencuci kolam, tempat ambil wuduk sekalian. Mati tengah sapu sampah dalam masjid, yang tu kita nak. Mati dalam perjalanan nak pergi sembahyang subuh. Mati dalam perjalanan, mati tengah baca khutbah tu imam. Mati lepas bagi salam solat Jumaat, yang tu kita nak tuan-tuan sekalian. Akhir yang sangat baik. Sebab tu doa kita tuan-tuan, pastikan doa kita jangan tinggal. Allahumma matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, akhir yang sangat baik. Hindarkan kami daripada mati yang tidak baik, suul khatimah, pengakhiran yang tidak baik. Itu di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita agar kita ni sentiasa berdamping dengan Allah, sentiasa berada di rumahnya. Di rumah kita tu kita tidur dan solat sunat saja. Solat wajib tuan-tuan, kalau boleh wajibkan diri untuk hadir ke rumah Allah, melakukan solat wajib. Lebih-lebih lagi solat berjamaah, insya-Allah. Itu mukadimah kita, insya-Allah. Jadi berkaitan dengan tajuk yang saya bagi dulu, yang saya cadangkan tu ialah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi kita mengharapkan kita ni tuan-tuan orang bertakwa lah. Kalau orang tak bertakwa tuan-tuan, dia tak boleh main ke rumah Allah ni. Dia rasa berat untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang selalu kita baca. Ayat tu selalu kita baca. Boleh kata tiap-tiap malam kita baca. Cuma kadang kita tak sedar dengan tak sedar tuan-tuan sekalian. Ayat berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Semua orang boleh hafal. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alif lam mim, 3 huruf. Makna dia Allah Subhanahu wa taala saja yang tahu. Kalimah-kalimah yang kita tak tahu makna dia. Huruf-huruf tertentu kita sebut. Jangan pula tuan-tuan bila kita baca alif lam mim tu ada orang baca alama. Ya syok, calon guru tuan. Alif lam mim ra. Dia baca apa tuan? Al-mari. Real, bukan rekaan semata-mata. Jelas dan nyata. Calon guru. Calon apa? Calon guru yang ajak sekolah untuk Abdul. Jaqaf. Tuan-tuan jaqaf.
Fikir anak tuan-tuan ataupun anak menakan ke apakah, ada calon yakah ke. Jadi calon yakah tu kita rasa sedih semua bila dia pergi ujian. Suruh baca ayat tersebut, kalimat tersebut, dia baca Al-Mari. Alhamdulillah bizalik. Sebab tu tuan-tuan dalam masjid ni, dalam rumah Allah tuan-tuan, saya pasti kita semua dapat membaca Al-Quran dengan baik. Dapat membaca Al-Quran dengan baik. Dan juga kita telah pun khatam Al-Quran. Sekurang-kurangnya setahun sekali. Bila? Ramadan. Nak main dalam Ramadan. Minggu depan Rejab. Lepas Rejab, Syaban. Lepas Syaban, Ramadan. Pastikan kita dapat khatam Al-Quran sekali setahun dalam bulan Ramadan. Lebih pada sekali adalah lebih baik. Dipastikan. Begitu juga dengan kalimah-kalimah lain. Pastikan kita baca dengan betul. Kaf ha ya ain sad. Sebut huruf dia, bukan sebut bunyi dia. Berbeza dengan ayat lain. Kita sebut bunyi, tapi huruf-huruf tersebut kita sebut huruf dia, bukan bunyi. Perbezaan dia. Qaf, yang paling famous sekali Yasin. Kalimah yang kena dibaca Allah sedap didengar. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fi. Kitab ini, Al-Quran itu diturunkan hudan lil muttaqin, untuk memberi petunjuk, untuk memberi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu mereka yang percaya, mereka yang beriman kepada perkara-perkara yang ghaib. Apa dia perkara-perkara yang ghaib? Dosa dan pahala, syurga dan neraka, alam kubur, mizan, titian siratal mustaqim, telaga Kausar, padang mahsyar. Itu merupakan perkara-perkara yang baik. Jadi perkara yang baik yang pertama, tuan-tuan dan puan sekalian, ialah dosa dan pahala. Kita tak nampak dosa dan pahala tu, kita tak nampak, tapi kita wajib percaya dosa dan pahala tu ada. Kita buat kebaikan, malaikat raqib akan catat kebaikan. Bila kita buat kejahatan, malaikat atid akan mencatat apa yang kita lakukan. Dua malaikat tersebut, raqiblah yang menjadi ketua. Apabila kita niat untuk melakukan, contohnya pagi esok kita dah niat dah, kita nak mai solat subuh secara berjamaah di Masjid Timah, malaikat raqib sudah pun mencatat. Sedangkan waktu tersebut pagi esok, tapi malaikat raqib sudah pun mencatat. Berbeza dengan malaikat atid. Bila kita niat nak buat jahat, malaikat raqib kata hang jangan catat lagi apa dia nak buat. Dia niat tu hang jangan catat lagi, tunggu dulu. Pokok dia berubah hati. Yang kata takwa yang pertama ni tuan-tuan, percaya kepada benda-benda yang lain. Maka bila dia tak buat, maka atid pun tak catat perkara yang kita niat nak buat jahat. Sebab bila kita mungkin berubah hati, maka kita pun tak buat, maka malaikat atid pun tak mencatat apa yang kita niatkan tadi. Yang kata dosa dan pahala. Antara lain lagi tuan-tuan yang kata perkara-perkara ghaib tu, percaya kepada ghaib, ialah alam kubur. Alam kubur. Semua kita tak nampak. Yang kita nampak bila pergi hantar jenazah tersebut masuk dalam kubur, lepas tu kita timbus tanah, kita pun baca. Yang kata alam kubur tu tuan-tuan sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza qubira ahadukum atahu malakan aswadan azraqan yuqalu lahu li ahadihim al-munkar wal akharu nakir." Antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kamu dikuburkan, apabila ahli kubur dimasukkan, iza qubira ahadukum atahu malakan, datang dua malaikat, aswadan azraqan, satunya dikenali dengan berwarna hitam, malaikat warna hitam itu. Satu lagi berwarna
hijau, aswadan, azraqan. Dua malaikat tersebut. Kita di atas tahu tak tuan? Kita tak tahu apa. Kita bila kita timbus mayat tersebut, maka kita kembali. Habis cerita kita selesai. Tanggungjawab kita kepada seorang yang mati. Mandi dia, kapan dia, solat dia, kuburkan dia, habis cerita 4 perkara tu bagi orang mati. Tapi orang dalam kubur tuan-tuan, Rasulullah kata datang 2 malaikat, atahu malakan aswadan azraqan, yuqalu lahu li ahadihim al-munkar wal akharun nakir. Satu dikenali sebagai munkar, satu lagi dikenali sebagai nakir. Betul lah apa yang kata kita, apa yang kita belajar. 10 malaikat yang kita wajib percaya, antaranya ialah munkar dan juga nakir. Jadi bila munkar nakir tuan-tuan datang kepada kita, maka mereka akan bertanya kita. Kalau kita dapat menjawab soalan yang pertama tu, maka kubur kita akan diluaskan seluas 70 hasta. Seluas 70 hasta tuan-tuan. Pernah nampak ke 70 hasta? Tak pernah. Dia kata aku duduk tepi masjid, duduk tepi kubur. Aku hidup 40 tahun dah, tak pernah nampak pun tanah kubur tu gegak luas 70 hasta, tak ada. Itu dia nak main-main tuan. Sebab alam kubur tu sudah berbeza dengan alam dunia. Alam kubur berada pada alam yang keempat. Dunia alam yang ketiga. Maka Rasulullah kata kubur kamu akan diluaskan seluas 70 hasta dan kubur kamu akan diterangi dengan cahaya. Yang tu kita nak minta. Yang tu kita nak. Kubur kita diterangi dengan cahaya, kubur kita akan diluaskan 70 hasta dan ada satu ruang, ada satu lubang, ada satu jalan yang menampakkan kita jalan tersebut ke syurga. Subhanallah. Bagi orang yang dapat menjawab soalan munkar dan juga nakir. Yang ni yang kita nak tuan sekalian. Di apa amalan yang kita perlu lakukan untuk pastikan kubur kita luas, kubur kita bercahaya, kubur kita diterangi dengan api dan sebagainya, kita dapat melihat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah nanti kita tengok apa amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Kemudian kalau kita tidak dapat menjawab soalan munkar dan nakir tuan sekalian, kubur kita akan dihimpit, kubur akan himpit kita. Tulang rusuk kita ni tuan-tuan akan berselisih. Tulang rusuk kita akan berselisih. Pasal apa? Sebab kita tak boleh jawab soalan munkar dan nakir. Maka kubur menghimpit kita, maka kubur kita akan gelap dan kita akan ada satu lorong yang menunjukkan ke neraka. Wal-iyyazubillah min zalik. Dan ini kita tak mahu tuan sekalian. Ini kita antara dua. Yang kata alam ghaib ni, yang kata ciri-ciri orang bertakwa yang pertama ni, percaya kepada alam ghaib ni, percaya kepada keadaan di kubur. Kita tak mahu pada golongan kedua, kubur akan himpit kita, maka seluruh makhluk Allah Subhanahu Wa Taala dapat mendengar jeritan kita tuan sekalian, kecuali manusia. Kalau manusia dapat mendengar jeritan kubur ahli kubur tuan, maghrib malam ni sampai keluar. Mama dah hantar kuasa kita bincang, kita nak ambil di mana nak besar masjid kita ni. Orang ramai ambil sembahyang. Pasal apa? Orang dengar jeritan daripada kubur. Tapi kita hidup 50 tahun tuan-tuan, tak pernah dengar pun orang jerit daripada kubur. Yang orang jerit yang kita dengar, anak cucu kita jerit kita dengar. Itu bergantung kepada keimanan kita tuan-tuan sekalian. Percaya, wajib, yakin. Perkara yang berlaku dalam kubur itu pasti berlaku. Pasti berlaku. Perkara yang akan berlaku dalam kubur itu pasti berlaku. Sebab satunya ialah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang duduk dapat menjawab dengan baik tuan-tuan, maka dia minta pada malaikat. Dia minta pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah dia sihat, dia selamat dah. Kubur dia luas, dia diterangi dengan cahaya. Dia minta pada malaikat, malaikat minta izin aku nak balik ke dunia. Aku nak balik ke dunia. Malaikat tanya hang nak buat apa? Aku nak balik hamba ke adik-adikku. Jangan tinggal dah sembahyang. Jangan tinggal dah puasa. Jangan buka aurat dah. Malaikat kata hang tak boleh balik dah. Hang sudah
di alam yang ketiga, alam kubur, tak boleh balik dah. Malaikat kata hang tidur bagaikan pengantin dalam hadis tersebut. Maka kita pun tak balik dah. Duduklah dengan cara kita. Maka yang kena seksa tadi pun kena seksa lah sampai hari kiamat. Yang kata alam kubur. Sebab tu tuan-tuan, hadis Rasulullah ingatkan kepada kita bila kita nak mati, sebelum kita mati pastikan kita tinggal 3 perkara. Sebelum kita mati, kita tinggalkan tiga perkara, sebab bagi kita duduk dalam kubur tu aman dan damai. Iza mata ibnu Adam inqata 'amaluhu illa min salas. Apabila matinya anak Adam tu, dia tinggal 3 perkara. 3 perkara ni kita kena ingat itu sekalian. Yang pertama, amal yang soleh. Amal yang soleh. Sebab tu Allah pesan kepada kita, bukan kata Rasulullah pesan. Amal yang soleh ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat 109. Yang tuan-tuan baca tiap malam Jumaat surah Al-Kahfi itu. Di samping kita baca Yasin, kita juga baca surah Al-Kahfi. Ayat yang antaranya saya nak sebut 109. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Siapa nak jumpa dengan aku, Allah Taala kata, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan. Siapa nak jumpa dengan aku, banyakkan lakukan amal ibadah, amal yang soleh. Lakukan amal yang soleh, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan sekali-kali jangan syirik kepada aku. Jangan syirik kepada aku. Sebab kita takut, kita bukan kata yang kata syirik tu tuan-tuan, dah kita buat amal ibadah banyak dah, kita tak syirik pun. Tapi mungkin kita melakukan ataupun terlaku. Apa contoh tuan-tuan? Dia kata wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Anak kita demam, cucu kita demam, maka mak dia pun pesanlah beli ubat batuk, beli ubat kat cucu kita saat ni. Cucu kita demam, maka Tok Wan pun belilah ubat demam, balik makan, cucu makan ubat demam. Maka Tok berkata, nasib baiklah ayah beli ubat di farmasi itu. Baik, cucu kita demam. Selera tuan-tuan. Pasal apa? Kita sandarkan ubat itu kepada farmasi. Kita tidak sandarkan ubat itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan takut. Sebab itu kadang-kadang kalau di kedai-kedai di sini sudah pasti, tapi di Kulim ada. Di Kulim ada. Bila kita masuk kedai tuan-tuan, kita akan nampak di Kedah. Kalau di Kedah di Penang tak tahu sama dia. Kalau di Kedah tu Sultan Abdul Hamid dengan warna-warni tuan-tuan gambar dia. Bila kita masuk ada gambar tu, tanya mereka ni pasal apa gambar ni? Oh, gambar ni untung dia pun gambar ni dia bagi banyak orang main beli di kedai dia. Selera tuan-tuan. Selera. Itu kita takut. Dia Allah Taala kata wala yusyrik. Jangan kamu syirik kepada aku. Dia kata apa? Kerana aku buat gambar ni kedai aku maju ni, banyak orang main makan nasi. Banyak orang main beli barang. Mana dia sandarkan gambar tersebut? Sebab lakunya gambar apa kedai dia, sebab ada gambar tersebut. Sedangkan gambar tu mati, tak ada apa, tak hidup, tak gerak pun. Gagah dia warna cantik ya. Dia ada bulu burung pula tinggi di kepala dia. Hebatnya. Lepas tu tuan-tuan, kalau kita masuk ke gambar kedai yang ada gambar tersebut, keluar balik ya. Kita dikira takut bersubahan. Bukan kata kedai Melayu tuan-tuan, kedai Cina pun ada kedai gambar, kedai Cina. Bila kita masuk, oh ada gambar setelah habis ke? Okey, apa masa yang letak gambar tu? Oh, itu gambar kasih orang kepada kita. Tak apalah tuan-tuan, sebab apa? Sebab dia kafir lanak, Nabi kat dia. Yang kata syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak lagi lah tanda-tanda syirik. Batu tuan-tuan sekalian, pastikan kita tidak terlibat dengan perkara tersebut. Falyamal amalan salihan, lakukan amal ibadah yang mana? Yang banyak. Sebab tu tuan-tuan, antaranya sebut 3 perkara tadi ni, kita bawa amal yang soleh, amal yang bermanfaat.
Kita tinggalkan amal yang bermanfaat. Kita sebelum kita mati, contoh, kita ajak orang kampung kita, anak cucu kampung kita, ajak baca Quran. Setiap kali kita ajak, setiap guru yang kita ajak, tuan-tuan, bila kita mati, apa yang kita ajak kepada anak cucu kita itu akan sampai kepada kita, tuan-tuan. Yang kata amal yang soleh antaranya. Amalan yang kebaikan, amal yang baik, ajaran yang baik, ilmu yang baik. Jangan pula ajak ilmu yang salah. Apa ilmu yang salah? Contohnya ilmu hitam. Contohnya ilmu ayah bin. Kalau tak ada ayah bin, cerita dulu. Ayah bin ni, tuan-tuan, dia beribadah pada pukul 2 pagi. Ibadah dia, tuan-tuan, bercampur laki-laki dan juga perempuan. Dan ibadah dia juga, tuan-tuan, dia akan pada malam tersebut dia akan cari seorang wanita, dia mana dipilih yang mana berkenan, dia akan ambil wanita tersebut, masuk dalam bilik dia, beribadah berdua orang dia. Yang kata ilmu sesat. Tapi sekarang ni ayah bin tu berada di langit, sebab dia ada kerajaan langit, tuan-tuan. Tak dapat tangkap dia ada kerajaan langit, dia naik ke langit. Tuan-tuan, ilmu yang sesat. Pastikan kita apa yang kita belajar, ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang soleh, amal yang soleh yang pertama. Yang kedua, kita tinggalkan anak yang soleh. Kita tinggal anak yang soleh sebelum kita mati. Batu pastikan bila kita ada anak, kita ada cucu, pastikan dia dapat solat dengan betul, dia dapat membaca Al-Quran dengan betul sampai khatam. Kalau kita tak reti, hantar pada orang lain, hantar pada tok guru lain, hantar pada patam, hantar pada pangah, hantar pada tolong untuk ajak dia baca Quran. Jadi pastikan, tuan-tuan, kita tinggal itu anak yang soleh. Ajak dia sembahyang dengan betul, ajak dia baca Quran dengan betul, insya-Allah. Bila dia jaga bawa diri dia, Al-Quran dan solat tu akan menjaga diri dia, insya-Allah. Ni yang masalahnya bila sampai umur 12 tahun, 14 tahun, 16 tahun, 18 tahun, 20 tahun, solat belum terjaga. Jadi setiap pasti tuan-tuan puan sekalian telah memastikan anak cucu kita solat dengan betul, solat dengan sempurna. Bila dia pergi ke sekolah menengah, bila dia pergi ke sekolah asrama, bila dia pergi ke universiti, insya-Allah dia akan dapat menjaga diri dia. Hasil daripada didikan kita. Anak yang soleh. Yang ketiga, tuan-tuan, pastikan juga sebelum kita mati, kita banyak melakukan sedekah. Sedekah itu akan mendindingkan kita daripada api neraka. Banyakkan bersedekah. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang yang menafkah hartanya ke jalan Allah bagaikan dia tanam sebiji benih, sebiji padi contohnya. Daripada sebiji padi tersebut tumbuh 7 tangkai. Daripada tiap-tiap tangkai, tuan-tuan, ada 100 biji. Bermakna 7 tangkai ada 700. Kita kata dia masuk RM1 yang dalam tabung, tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala dia menderma seolah-olah 700 ringgit, tuan-tuan sekalian. Jadi banyakkan kita bersedekah. Tabung lalu depan kita masuklah sekupang sekupang. Allah tak pindah sekupang. Amat kata sekupang tak pindah. Pokoknya RM1. Lagi banyak lagi banyak lebih baik. Sebab apa, tuan-tuan? Bila sedekah ni, tuan-tuan, di dunia kita tak rasa apa. Bila tanah naik ke muka kita, kita akan rasa ruginya. Cerita sedekah, tuan-tuan, tentang 3 perkara. Masalah kubur, tentang sedekah. Bila dalam kubur dia rasa menyesainya, sedekah pertama dia bagi, contohnya dalam bukit dia ada RM5, dia bagi RM1. Dia rasa menyesainya, sedangkan dia bagi RM1 itu sudah hebat dah, dia punya imbuhan dia. Tapi dia rasa alangkah baiknya kalau aku sedekah RM5. Bila berada dalam di alam yang ke-4 dan juga ke-5, menyesai tak guna. Yang kedua, dia sedekah roti setengah keping. Dia ada roti sekeping, dia potong 2, dia bagi setengah untuk dia makan setengah. Maka dia rasa menyesal. Kalau aku bagi sekeping, alangkah baiknya.
Yang kedua. Yang ketiga, dia sedekah baju dia yang buruk. Dia rasa menyesal, kalau aku sedekah baju baru aku lah, hebat lagi lah apa yang aku dapat di alam kubur, di padang mahsyar. Untuk dah tuan-tuan, misal apa masa tu, misal tu tak guna tuan-tuan. Yang kita kena misal sebelum kita mati. Sebab tu sedekah yang paling baik ialah sedekah yang benda yang kita sayang. Allah kata dalam Al-Quran, lan tanalul birra hatta tunfiqun ma tuhibbun. Tidak akan sampai nilai sedekah kamu terbaik apabila kamu tidak sedekah barang yang sangat kamu sayang. Itu yang berat. Oi, mana boleh sedekah barang aku sayang, aku beli susah. Itu panjang cerita. Dan barang yang kita sayang untuk kita sedekah, itu yang paling baik. 3 perkara yang kita bawa. Jadi banyakkan 3 perkara tu. Kita bincang tengok 3 perkara tu apa ada ke tak? 3 perkara tu. Yang pertama, amal yang soleh. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, anak yang soleh. Yang ketiga, sedekah. 3 perkara tu perlu buat. Kalau ada 3 perkara tu, alhamdulillah tuan. Yang kata alam ghaib yang pertama, iaitu alam kubur. Yang kedua, alam ghaib tuan-tuan, antaranya sebab tersebut malam ni ialah Telaga Kausar. Yang sebut kata Telaga Kausar tu tuan-tuan, seluas mata memandang. Yang kata Telaga Kausar tu yang akan diminum oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antaranya orang yang akan minum tuan-tuan, yang dapat minum air Telaga Kausar tersebut ialah yang sentiasa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang ni yang akan dapat minum. Bila minum air Telaga Kausar tuan-tuan, dia tidak akan dahaga selama-lamanya. Yang kata Telaga Kausar. Jadi pastikan kita banyak berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok khatib tiap-tiap hari Jumaat mesti dia ingat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah, memberi rahmat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, berselawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama tuan-tuan berselawat ni pada hari Jumaat. Banyakkan berselawat pada hari Jumaat. Dalam kitab Jam'ul Fawaid disebutkan siapa-siapa yang berselawat sebanyak 80 kali pada hari Jumaat, Allah Subhanahu wa taala mengampunkan seluruh dosa. Ini selawat yang kan banyak pun, kan payah pun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tak payah pun, tak susah pun berselawat. Nak banyak sikit, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa habibi wa ala sayyidina Muhammad. Yang paling pendek, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sebelum tidur selawat, sebelum solat selawat, selepas solat selawat. Banyak-banyakkan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tuan-tuan, perkara lain antara lain lagi ialah mizan. Mizan. Apa dia mizan tuan-tuan? Timbangan yang akan menimbang amalan kita. Yang akan timbang amalan kita tuan-tuan. Jadi pastikan bila timbang tuan-tuan, pastikan amalan kita banyak. Berat belah amalan kita, bukan berat sebelah amalan kebaikan, bukan berat sebelah amalan kejahatan. Pastikan tuan-tuan, amalan kejahatan, amalan kebaikan yang berat. Sebab tu untuk memberatkan timbangan tuan-tuan, Rasulullah pesankan kepada kita agar banyak-banyak melakukan perkara tersebut. Sangat ringan disebut di lidah. Ringan disebut di lidah, berat timbangannya dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatan khafifatan 'ala lisan. 2 kalimah yang paling ringan disebut di bibir, di lidah. Berat timbangannya di mizan. Kalimah yang paling ringan disebut, berat timbangannya di mizan, mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalimatan khafifatan saqilatan. Kata hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu yang wajib kita sebut, wajibkan diri kita untuk sebut tuan-tuan sekalian.
Kalimatan khafifatan 'ala lisan. Dua kalimah yang ringan disebut di lidah. Saqilatan fil mizan. Berat timbangannya di mizan. Yang ini kita nak. Berat timbangannya di mizan. Habibatan ila rahman. Sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat keridhaannya. Apa dia kalimat tersebut? Subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim. Banyak menyebut kalimat tersebut. Di samping kita solat 5 waktu, di samping kita melakukan solat-solat sunat, kalimah ni jangan kita tinggal. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahul azim. Yang kata mizan tu tuan-tuan, bila kita rajin sebut kalimah ni, insya-Allah berat sebelah, bila kita timbang amalan kita berat sebelah kebajikan, sebelah kebaikan. Antaranya kita rajin menyebut kalimah ni. Banyak menyebut kalimah kita. Sebab Rasulullah antaranya dia akan berada di 3 tempat. Bila kita banyak menyebut kalimah-kalimah ni, Rasulullah akan memberi bantuan kepada kita. Rasulullah pesan, aku akan berada di 3 tempat semasa di padang mahsyar. Hangpa cari aku. Pertama, aku akan berada di mizan. Aku akan memberi bantuan kepada orang-orang yang timbangannya ringan. Aku akan lebarkan, aku akan hamparkan serban aku untuk memberi rahmat kepada orang yang ringan timbangan kebaikannya. Ringan timbangan kebaikannya. Kalau apa tak jumpa kulit di mizan, apa carilah di permulaan jambatan titian siratal mustaqim. Aku akan berada di situ. Aku akan memberi bantuan kepada orang-orang yang agak susah untuk berjalan di titian siratal mustaqim. Kalau tak ada aku tempat tu, tempat kedua, apa carilah aku di Telaga Kausar. Aku akan memberi bantuan kepada orang-orang yang susah nak minum, susah nak menyeberang jambatan titian, timbangannya ringan, aku akan bantu. Jadi tuan-tuan sekalian, bila berada di mizan tu, pastikan kita dah buat amalan kita sempurna. Kita lakukan amal sunat, amalan-amalan sunat, kita tambahkan lagi dengan kalimah tadi kita. Kalimah yang ringan disebut, yang berat timbangannya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahul azim. Itu di antara yang kata perkara-perkara yang baik. Yang seterusnya perkara baik tuan-tuan sekalian, titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim. Titian siratal mustaqim itu tuan-tuan, dia ada 3 tahap. Tahap 1, 5,000 tahun. Tahap 2, 5,000 tahun. Tahap 3, 5,000 tahun. Subhanallah. Betul ke Ustaz 5,000 tahun? Wallahu a'lam. Disebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Manusia akan menyeberangi titian tersebut dalam keadaan macam itu. 3 peringkat. Peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3. Jadi dah lepas tu tuan-tuan, dalam keadaan yang macam-macam bergantung kepada amalannya. Ada yang melintasi titian siratal mustaqim tu tuan-tuan macam cepat, macam kilat, laju macam kilat. Disebut dalam Tanbihul Ghafilin. Ada yang melintas titian siratal mustaqim tuan-tuan bagaikan angin. Ada yang bagaikan naik kuda. Ada yang bagaikan berjalan menggunakan kaki seperti biasa. Ada yang mengesot. Ada yang berjalan menggunakan perut. Orang yang sebenarnya kata titian siratal mustaqim, perkara ini. Ada yang berjalan menggunakan kepala. Berjalan pakai kepala macam mana? Allah yang mengetahui. Ada yang berjalan menggunakan muka. Wal'iyazbillah. Sebab itu tuan-tuan, benda-benda perkara-perkara baik ni, kita wajib percaya kita akan mengalami semua ini bergantung kepada amalannya. Sebab tu Allah Ta'ala kata tadi tuan-tuan, "Falyamal amalan salihah." Siapa nak berjumpa dengan aku, kalau tak mau jumpa tak apa. Mesti kita akan berjumpa. Mau ke tak mau kan mesti jumpa tuan-tuan. 3 tahap tu kita tak mau berjalan yang teruk,
Kita tak mau berjalan dalam keadaan yang gelisah. Kita nak berjalan dalam keadaan aman dan damai. Kita nak yang pertama, bagaikan kilat melintasi titian siratul mustaqim. Dan di tengah dia tuan-tuan, malaikat Malik Zabaniyah sedang menanti. Sebab jambatan tu, tuan-tuan, kita jambatan tu di tengah, di bawah tu merupakan neraka Allah Subhanahu wa taala, wa a'udzubillah. Neraka Allah Subhanahu wa taala. Kita pastikan macam mana sekalipun, mengesok macam mana sekalipun tuan-tuan, kita nak sampai ke sebelah sana. Jadi banyakkan amal ibadat sebelum bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara perkara-perkara yang lain yang sempat kita bincang malam ini. Yang kedua yang disebut dalam tadi, allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yang kedua, ciri-ciri orang bertakwa tuan-tuan ialah dia mendirikan solat. Bila sebut solat tuan-tuan, yang pertama kita kena pastikan solat kita tu, solat 5 waktu kita tu sempurna. Solat 5 waktu kita sempurna. Daripada subuh sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib, sampai isyak, 17 rakaat tu kita sempurna. Rukun yang 13 tu kita dah hafal semua dah. Daripada 13 tu dia bahagikan kepada 3 perkara, 3 rukun kita dah hafal dah tuan-tuan. Yang pertama rukun qalbi, yang kedua rukun qauli, yang ketiga rukun fi'li. Qalbi tu hati, qauli tu bacaan dalam solat. Bila bacaan dalam solat tuan-tuan, pastikan bacaan dalam solat yang wajib tu kita baca dengan sempurna. Kalau kata takbir, Allahu Akbar, insya-Allah. Bacaan surah Al-Fatihah daripada bismillah sampai amin. Sebutan huruf-huruf dalam surah Fatihah tu disebut dengan betul. Tamam, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedang dia baca, tapi salah. Pasal apa salah? Dia tak sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ya ada 2 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas sirat, bukan ihdinas sirat. Ihdinas jadi huruf apa tuan-tuan? Huruf sin. Ihdinas huruf sa. Pastikan sin dengan sa tu beza, sebab dia rukun dalam solat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Si sa, bukan si sikit beza. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 6 harakat itu kena sempurna. Itu kita tumpukan kepada rukun sahaja. Pertama takbir, kedua yang kata rukun tu, rukun qauli itu baca Fatihah. Yang ketiga antara lain lagi ialah membaca tahiyat akhir. Pastikan kita baca tahiyat akhir tuan-tuan sempurna. Tahiyatul mubarakah tak kena. Pasal apa? Tak sebut alif lam. Kena ada at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalam. Salamu alayka ayyuhan nabi. Kita kena baca begitu. Salamu alayka ayyuhan nabi wa assalam, kita tak baca. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la, alif depan tu wajib disebut dengan sempurna. Yang kata solat rukun qauli. Yang antara lain lagi tuan-tuan yang kena kita wajib sempurna bagi betul, salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam pertama betul, salam kedua tak betul. Pasal apa? Tak ada alif lam. Jadi pastikan yang kedua tak apa tuan-tuan, sebab dia bukan rukun. Yang pertama tu rukun. Assalamualaikum warahmatullahi. Rukun qauli. Kita kena cepat sikit, bismillah dah. Yang kedua rukun
fi'li. Rukun fi'li apa dia tuan-tuan? Perbuatan. Perbuatan saya nak ambil sikit satu-satu ya, iaitu rukun sujud. Yang ni banyak orang lakukan kesilapan. Rukun sujud ni. Rukun sujud ada berapa tuan-tuan? Rukun sujud ada 7. Pastikan 7 itu sempurna. Pertama apa dia? Pastikan bila kita sujud tuan-tuan, dairi tidak tertutup. Sama ada dengan kepiak, ataupun dengan serban, ataupun dengan telekuh kau-kau makcik-makcik tu, tidak tutup ni bila sujud. 1. Kedua, 3, tapak tangan. 2 tangan. 4, 5, 2 lutut. 6 dan 7 2 jari kaki. Yang ni lah kerap kali berlaku kesalahan. Jari kaki tu dia tak bengkok ke hadapan. Dia buat macam tu. Ataupun dia duduk main-main pula. Sambil-sambil duduk sujud. Bila duduk macam tu tuan-tuan, dia tidak bengkokkan kaki dia, kita takut solat dia tidak sempurna. Solat tak sempurna. Jadi rukun tersebut pastikan kita lakukan dengan betul. 7 rukun tu, yang lain tu tak apa sangat. Yang kerap kali berlaku, 1, dahi tak buka, 2, jari kaki tak bengkok ke hadapan, menyebabkan solat kita tidak sempurna. Benda tu kita belajar 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Rukun sujud pasti dibuat dengan betul, dilakukan dengan betul. Itu di antara solat, bacaan, perbuatan yang wajib kita lakukan agar solat kita sempurna. Barulah mencapai khusyuk dalam solat. Jadi bila kita dah solat dengan sempurna tuan-tuan, insya-Allah kita tambahkan lagi dengan solat-solat sunat. Pasal apa? Solat sunat tu akan membantu solat wajib tuan-tuan. Bagi kita tuan-tuan yang sudah sampai 40, sudah sampai 50, sudah sampai 60, sudah sampai 65, sudah sampai 70, solat sunat tu walaupun dia sunat tuan-tuan, kita kena wajibkan yang kita buat. Antaranya solat sunat yang mengiringi waktu, ataupun solat-solat sunat rawatib. Semua-muanya tuan-tuan jangan tinggal 10 rakaat. Solat sunat rawatib 10 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, 2 rakaat selepas maghrib, 2 rakaat selepas isya. Akan membantu kita di akhirat nanti tuan-tuan, di padang mahsyar. Andainya solat fardu kita tidak sempurna, tuan-tuan dah buat dah 10 rakaat tu, tambah lagi dengan solat-solat yang lain. Rasulullah kata, kalau kamu nak sempurna hidup kamu, aman dan damai dunia dan akhirat, 3 perkara jangan kamu tinggal. Rasulullah kata, yang kata sunatnya. Pertama, jangan kamu tinggal solat sunat duha pukul 9 pagi. Sali sunat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Bacalah surah apa pun. Disuruhkan baca surah Asy-Syams, Wasyamsi wa duha. Rakaat kedua kita baca surah Al-Laili, ataupun tak ingat surah Al-Laili, baca surah Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja. Surah apa? Solat sunat duha 2 rakaat. Apa kelebihan dia buat solat sunat duha Ustaz? Buat sendiri baru tahu. Cuba try dan test. Buat sendiri solat duha. Ada kelebihan dia tuan. Pasal apa? Ada orang buat, dia main abang balik kat kita, Ustaz bagi Ustaz solat sunat duha. Bagi Ustaz. Bagi siapa? Bagi lah Ustaz. Dia kata gitu. Antara tuan-tuan, bila kita lakukan solat sunat duha ni, dia bersamaan dengan apa kelebihan dia, apa yang ada sendi di badan kita. Badan kita, sendi kita ni, kata doktor, kata pakar perubatan, ada 360 sendi di badan kita. Maka solat sunat duha tu bersamaan dengan 360. Subhanallah. Dan dia juga tuan-tuan akan menambahkan rezeki kita. Jadi jangan lupa buat solat sunat duha. Bermula solat duha daripada 7.5 jam selepas subuh. Subuh habis pukul 7.12, lebih kurang 7.12, 7.42 masuk waktu solat sunat duha.
Bila waktu dia ambil? Sebelum solat zuhur. Masa paling baik 9 pagi. 2 rakaat, jangan tinggal insya-Allah. Tak boleh buat lagi buat sebulan sekali. Tak boleh buat setiap hari, buat seminggu sekali. Tak boleh buat seminggu sekali, buat sebulan sekali. Sebulan sekali pun tak boleh, buat setahun sekali. Setahun sekali pun tak boleh, tak dan. Buat sekali semua hidup. Sekali semua hidup pun tak dan. Tak payah buat langsung. Yang kata solat sunat duha, kata Rasulullah. Yang kedua kata Rasulullah, jangan kamu tinggal solat sunat witir. Bila solat sunat witir tuan-tuan? Selepas Aisyah ataupun sebelum subuh. Paling banyak 11 rakaat. Paling sikit 1 rakaat. Takkan tuan-tuan 1 rakaat tak boleh buat. Tak ada ustaz. Kalau kita kira tak ada, tuan-tuan tak boleh buat apa. 1 rakaat. Paling kurang 1 rakaat. Sebab tu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal aja aku sebenarnya. Amalan Rasulullah SAW, kata Aisyah, Rasulullah akan buat solat malam tiap-tiap malam 13 rakaat, 11 rakaat ataupun 13 rakaat. 8 rakaat solat sunat tahajud, 3 rakaat solat sunat witir. Kita boleh buat macam tu tuan-tuan, sekurang-kurangnya 3 rakaat, 2 rakaat solat sunat tahajud dan 1 rakaat solat sunat witir. Bahagia tuan-tuan. Kalau rasa tak mampu, ustaz tak boleh buat sebelum subuh, mengantuk, bangkit pun 6 subuh, habis dah subuh. Subuh pula dah, tertinggal, tak boleh buat solat sunat witir. Buat selepas Aisyah. Bangkit pukul 5 pagi, 5:30 pagi tu, buat solat sunat tahajud saja. Witir kita dah buat. Kata Rasulullah, solat sunat witir jangan tinggal. Kelebihannya bagaikan unta merah. Nilai dia bagaikan unta merah. Yang kata solat sunat witir tu, ada siapa buat dia ada kelebihannya. Apa kelebihannya? Buat dulu berhutang. Solat sunat witir. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu tinggal puasa 3 hari sebulan. Puasa 3 hari sebulan. Awal bulan, tengah bulan, akhir bulan. Ataupun hari-hari putih. Bila hari putih? 13, 14 dan 15 hari bulan. Tapi kalau tuan-tuan puasa Isnin Khamis dah jadi 8 hari. Itu adalah lebih baik. Tapi kalau kita boleh puasa sebulan 3 hari, bahagia. Apapun 3 perkara ni tuan-tuan, kita kena cuba buat tengok, baru kita tahu apa kelebihannya. Sebab tu antara tadi yang kita boleh habaq, solat sunat duha tu menambahkan rezeki. Kalau kita nak tambah rezeki lagi tuan-tuan, jangan lupa ayat 1000 dinar tu. Amalkan setiap kali lepas subuh dan setiap kali lepas maghrib. Baca ayat 1000 dinar. Apa dia ayat 1000 dinar? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Yang kita nak tambah dan kita buat solat sunat duha, tambah lagi dengan amalan tersebut. Jangan kita tinggalkan. Itu di antara 3 perkara amalan sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk mendapat kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Jadi pasti katakan 3 perkara tersebut. Jadi antara lagi solat sunat duha, solat sunat witir, solat sunat tahajud yang kita sebut tuan-tuan. Kalau boleh buat tiap malam. Tak boleh tiap malam, seminggu sekali malam Jumaat. Tak boleh seminggu sekali, buat sebulan sekali. Begitu seterusnya. Solat-solat tersebut akan membantu kita di akhirat nanti. Tambah tuan-tuan, solat-solat tahajud tu Allah sebut dalam Al-Quran. Bukan Rasulullah sebut. Apa dia ayat dia? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan sebahagian daripada malam hendaklah kamu bangun untuk melakukan solat sunat bagi mendekatkan diri kamu kepada aku. Satu-satunya solat sunat yang disebut dalam Al-Quran yang Allah suruh kita buat. Mana solat sunat yang paling baik selepas solat fardu ialah solat sunat tahajud. Yang lain tak buat apa, tapi tahajud tu kena lakukan.
Mula-mula memang susah tuan-tuan. Tapi bila kita dah buat, kita dah buat, bila kita tinggal, kita rasa sayang. Kita rasa menyesal. Ruginya aku semalam tak buat tahajud 2 rakaat ya. Rasa menyesal. Tapi kalau tak buat, tak rasa apa. Kalau kita tinggal, kita rasa sayang. Kita akan cuba bangun pada pukul 4 pagi, 4:30 pagi, 5 pagi, 5:30 pagi, 5:45 pagi. Pukul 6 tak boleh lah. Dia waktu tahajud tu sebelum subuh. Masa itulah Allah Ta'ala kata, aku akan turun ke bumi, aku akan tengok siapa yang lakukan amalan ibadah pada waktu tersebut, aku akan kabulkan apa yang dia minta. Aku akan penuhi apa yang dia minta. Sebab Allah Ta'ala kata, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada aku akan kabulkan apa yang kamu minta. Ini tuan-tuan sekalian, solat tahajud tu jangan tinggal, insya-Allah. Jangan solat terkejut sudah. Solat tahajud tak apa. Terkejut, dia tidur balik, dia pejam mata. Sebab tu tuan-tuan, bila pagi tu kita kena lawan dengan 3 ekor setan. Pagi itu kita kena lawan dengan 3 ekor setan. Setan pertama bila kita buka mata. Setan kedua bila kita masuk bilik air. Setan ketiga bila kita dapat mengangkat takbir. Bila 3 perkara itu kita boleh buat, habis. Tapi betul ya, bila kita bangun, lepas tu kita masuk bilik ayam, lepas tu kita dapat mengangkat takbir, habis. Setan tak kacau dah macam tu. Setan nak kacau masa buka mata. Buka tutup. Setan kata tidur sejuk ni, tambah hujan ni, tidur syok ni. Nak masuk bilik ayam, setan kata duduk atas sofa dulu, jangan ambil masuk bilik ayam ni. Sedap tak apa, kita pergi ikut dia. Maka angkat tangan seronok dia. Tapi kalau dia kalah dengan kita 3 perkara tu, apa pagi esok ada lagi. Setan kata pagi esok ada lagi. Itu kadang-kadang kita menang, kadang-kadang kita kalah. Itu di antara ciri-ciri yang menunjukkan manusia yang bertakwa. Melakukan yang pertama, percaya kepada perkara gaib. Yang kedua, mendirikan solat. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat itu mencegah kita daripada melakukan perkara-perkara yang keji dan juga munkar. Jadi pasti tuan-tuan, solat 5 waktu itu jangan kita tinggalkan. Kita tambah lagi dengan solat-solat sunat. Lebih-lebih lagi tuan-tuan, minggu depan akan masuk bulan yang mewajibkan kita solat. Bulan apa tuan-tuan? Bulan Rajab. Bulan yang menceritakan tentang orang yang tidak solat. Apa yang akan didapati oleh orang yang tidak solat? Antaranya ialah orang tak solat ni, dalam cerita tersebut, dalam kisah Isra dan Mi'raj, dia akan menghentuk kepala dia ke batu. Pasal apa? Dia tak solat. Diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Dalam ayat Al-Quran disebut, subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ayat yang mengatakan Rasulullah dibawa berjalan, bukan dia pergi sendiri. Asra bi'abdihi, aku yang bawa dia, aku yang bawa hamba aku, bukan dia pergi sendiri. Yang menceritakan kisah Isra dan Mi'raj. Jadi orang tu akan ketuk kepala dia ke batu. Kita tersepak meja ya, berjerit seminggu tak pergi kerja. Pasal apa? Bengkak kaki, sakit. Ini mengetuk, akan menghantuk kepala dia ke batu. Pecah kepala dia tuan-tuan, Allah jadi balik kepala tersebut. Tak mati dah tuan-tuan di akhirat. Yang mati di dunia. Di akhirat tu, mati tu dimatikan. Allah jelmakan mati tu sebagai seekor kambing. Kemudian sembelih kambing tersebut, habis. Tak mati dah. Jadi mana buat macam mana sekalipun tak mati dah. Sebab tu orang tak sembahyang, orang tak solat, dia akan hantuk kepala dia ke batu, pecah kepala dia, Allah jadi balik. Kita fikir balik, pasal apa tak sembahyang untuk kepala? Tak ketuk kaki, tak ketuk tangan. Syekh Mutawalli Syahrawi dalam tafsir dia tuan-tuan, dia kata yang kata hentuk kepala ke batu ni,
Sebab kepala lah yang merancang. Sembahyang kan dapat apa, pergi masjid kan dapat apa-apa. Kalau pergi masjid dapat sekali pergi dapat RM5 tak apa-apa. Ayah pergi di rumah tu, duduk tempat TV, tengok TV daripada 12 tengah hari sampai 12 malam. Macam-macam rancangan, macam-macam saluran. Ayah pergi masjid sembahyang di rumah dah. Kepala yang rancang. Kepala juga kata tak dapat apa pun, sembahyang di rumah dah. Sembahyang jemaah lambat tu imam baca panjang, biar aku sembahyang seorang-seorang. Kepala. Sebab tu Syekh Mutawalli kata kepala yang hantu ke batu, sebab dia perancang. Tuan-tuan sekalian, itu yang dikatakan orang yang tak sembahyang dalam kisah Isra dan Mi'raj. Jadi pastikan tuan-tuan, kita dan juga anak kita, isteri kita, anak laki-laki, anak perempuan kita tidak terlibat dengan meninggalkan solat. Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallah ma amaru. Wahai orang beriman, jaga diri kamu dan juga ahli keluarga kamu daripada api neraka, karena bahan bakarnya merupakan manusia dan juga batu. Ini sama-sama kita bermuhasabah, tuan. Apakah kita termasuk dalam golongan tersebut, golongan yang meninggalkan solat? Kita dan juga orang-orang di bawah tanggungjawab kita. Sebab kita sebagai pemimpin, suami sebagai pemimpin, akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Kita tak mau kaki kanan kita sudah berada dalam syurga, datang isteri kita, abang tunggu sahabat, abang tengok belakang cik ni dosa banyak ni, itulah dulu masa di dunia dulu abang tak mahu kan cik pakai baju kelawang sedaikin di luar, abang tak mahu, abang senyum anak pula mereka kita, ayah saya ayah tengok belakang cik dosa banyaknya, ayah tak mahu apa masa di dunia dulu cik pakai baju ketat-ketat, seluar ketat-ketat, ayah senyum ayah tengok belakang cik dosa banyak. Akhir sekali tuan-tuan, Allah perintahkan malaikat hantar angkat semua anak-anak ni, lempar ke neraka. Sedangkan kita merupakan ahli masjid, tuan-tuan sekalian. Sebab tu pastikan kita dan juga orang di bawah tanggungjawab kita tidak meninggalkan solat, insya-Allah. Dan yang keempat, yang ketiganya, ciri-ciri orang yang bertakwa ialah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka menafkahkan harta mereka kepada orang-orang yang tertentu. Mana tuan-tuan, kita ambil sikit harta kita sedekah kepada orang-orang yang layak dibunuh. Pertama, orang yang layak terima sedekah tuan-tuan ialah innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin. Kita bantu kepada orang fakir dan juga orang miskin. Kita bagikan mereka harta kita sikit. Daripada contoh bulanan kita dapat 10,000, kita ambil 500 untuk sedekah kepada orang miskin, untuk kita bina masjid, untuk kita buat surau dan sebagainya. Kita bantu kepada orang yang memerlukan. Rasulullah kata, kamu sedekahlah kepada orang lain walaupun separuh, setengah biji tangan, maka kamu akan lihat betapa kehebatan kamu sedekah tersebut. Bayangkan tuan, kalau kita sedekah banyak lebih pada tu, itu adalah sangat baik. Lebih baik lagi kalau kita sedekah setakat yang kita mampu. Barang-barang yang ada, harta yang kita ada, kita sedekah. Sebab bila kita sedekah tu tuan-tuan, harta kita akan bertambah subur dan dia akan bertambah banyak lagi. Kita kena yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu di antara tuan-tuan perkara-perkara ataupun benda-benda yang dapat saya sampaikan pada malam ini, iaitu ciri-ciri orang yang bertakwa. Pertamanya ialah dia percaya kepada perkara yang gaib, perkara yang dia tak pernah nampak, perkara yang telinga dia tak pernah dengar, perkara yang mata dia tak pernah tengok, perkara yang hati dia tak dapat bayangkan macam mana perkara gaib tersebut. Semuanya pasti akan berlaku. Yang kedua, ciri yang kedua ialah dia mendirikan solat. Dia mendirikan perkara solat wajib dan dia tambah lagi dengan solat-solat yang sunat. Kemudian yang ketiganya ialah dia menafkahkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, menafkahkan hartanya kepada orang-orang yang layak menerimanya. Jadi setakat itu tuan, moga ada manfaatnya yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah adalah diri saya sendiri. Insya-Allah panjang umur rezeki kita bertemu insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka al-'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr, al-insan lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Taqabbal